أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 117, baris yang ke-10 daripada bawah. 117 baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lawan mannun, dan lawan mannun, hak Jawi tu jadi minnah, hak Rumi pun minnah juga dah. Bukan minnah, mannun, mim nun. Mamnun ni dengan makna ungkit. Kan dahulu kan bicara berkaitan dengan 10 perkara yang mencederakan amal. 10 perkara yang mencederakan amal. Dahulu kan, mana nifak dan mannun, yakni bangkit pemberian, dan riak dan azza, yakni menyakiti, dan menyesal, yakni akan perbuatan yang baik, dan ujub dan hasrah, menyesal akan meluputkan, tiada bersungguh-sungguh menahan waktunya. Tu 10 perkara nifak dan mannun, hak atas tu. Jumpa tak? Daripada bawah 15 baris daripada bawah. 15 baris daripada bawah. Dan saya telah berkata setengah dari masyayikh, guru-guru, bahawa sebenarnya bagi hamba itu bahawa memeliharakan, menjaga dalam amal daripada 10 perkara. Ni jumpa tak? Nifak dan mannun. Tengok Rumi macam mana. Nifak dan mannun, yakni bangkit pemberiannya, ungkit pemberian. Tu mannun, mim nun, bukan minnah. Jadi hak Jawi tu buang he tu lah, di mim nun termarbutah tu, buang termarbutah tu. Jadi mim nun, apa dia? Mannun, dengan makna bangkit pemberian, ungkit pemberian. Dan lawan mannun itu menyerah amal bagi Allah Ta'ala. Menyerah amal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa pemberian yang kita tolong orang, contohnya, serah kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala. Biarlah orang yang kita tolong, bantu, bukan kata dok terima kasih, dok kenal budi, diwak musuh pula. Pada ni.
Kalau tok terima kasih tu pun terasa dah. Dok, dia buat musuh pula Dia kata macam-macam pula. Dia bohong pula. Bila dia tolong saya? Gimana? Kita tolong dia. Kita beri pemberian ke dia. Terima kasih pun tidak. Buat musuh pula. Lepas tu dia bohong pula. Tak pernah tolong-tolong Kata macam mana kita? Serah kepada Allah Ta'ala. Kita tolong dia bukan supaya dia puji kita. Kita tolong dia bukan supaya dia apa panggil apa? Supaya dia tu terikat dengan kita. Ada orang tolong orang ni, ingat. Aku tolong tu supaya orang apa? Tunduk ke dia. Ada pesan gitu. Jadi tolong orang bukan supaya dipuji. Tolong orang bukan supaya kita dia jadi kena rendah daripada kita, tak. Tolong orang semata-mata kerana Allah. Jadi lawan kepada manung ni, bangkit pemberian ni, lawan dia apa? Serah kepada Allah. Itu menyerahkan amal bagi Allah. Tambahan pula, walaupun kita tolong, walaupun kita ada pemberian kepada dia, itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma zahirnya Tuhan perlalu melalui tangan kita. Jadi milik kita sekejap, tetapi ianya adalah rezeki orang lain. Tuhan lalukan di tangan kita. Di permulaan tu, itu milik kita lah. Milik ni pun bukan milik hakiki. Milik hakiki lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lah. Milik Allah Ta'ala belaka di langit dan di bumi ni. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala belaka di langit di bumi, milik Allah. Allah lah pemilik hakiki. Tapi dari segi syariat, milik kita lah. Orang tak boleh nak kosek. Orang tak boleh nak kosek. Milik kita, tapi bukan hakiki. Kalau milik kita hakiki, kita tak terikat dengan hukum. Kalau milik kita hakiki, dan milik kita kan. Siapa nak meletakkan undang-undang pada kita? Milik kita. Kok mana kita lah. Nak guna kok mana pun. Milik kita. Kalau milik kita semua, dia kena bebas. Tiba-tiba milik kita, hak tu boleh guna. Untuk perkara ni jangan. Terikat pula dah. Ada ni. Jadi bukan milik kita lah. Terikat dengan hukum syariat Allah Ta'ala. Sebab hak ada di kita ni milik Allah. Allah pun buat peraturan. Kalau milik kita mutlak, kenapa kita nak ikut peraturan lain? Sebab milik kita. Sebagaimana milik Allah. Allah nak buat apa? Nak buat perkara baik, Allah buat. Allah nak buat perkara buruk, Allah buat. Sebab apa? Milik Allah. Milik Allah. Manusia milik Allah. Jin milik Allah. Syurga neraka milik Allah. Allah nak buat macam mana? Manusia jin ni Allah nak buat jadi duduk syurga, milik Allah. Allah nak buat jadi duduk neraka, milik Allah. Ada? Milik Allah Ta'ala. Allah kendak buat kok mana dia nak pun. Sebab milik Allah. Jadi kalulah pemberian kita tolong orang tu, harta benda tu, kalau milik kita mutlak, macam tadi, tak ada, tidak terikat dengan mana-mana undang-undang. Ada terikat. Sebab apa? Bukan milik kita, pinjaman sahaja. Tapi syariat panggil milik. Jangan pula kita pun ambil. Bukan milik awak, milik Allah. Tu tak ada syariat. Saya dengar lamalah masa mula-mula belajar dulu. Orang kapung lah. Dia kata kita boleh ambil orang. Sebab apa? Mana ada hak dia?
Allah Ta'ala. Kita nak ambil kan, kita tak marah. Oh, kalau kita dia cuyuk kita, tu cuyuk dia cuyuk kita cuyuk dia. Dia ambil kita ambil mula. Kenapa? Bukan milik awak pun. Mana gitu. Mana hukum syariat? Mana hukum syariat? Ni boleh tunggu pada kafir zindik, jangan main. Oh, dia buat cakap gitu. Kita nak ambil bukan milik dia, milik Allah Ta'ala. Memang hakikinya milik Allah Ta'ala, tapi di syariatnya milik seseorang. Milik Tuhan permilikkan sementara pada seseorang. Rezeki siapa tak tahu lagi. Macam ni hak banyak-banyak dengan kita tu lah. Banyak lah hak dalam bank tu. Selain dah orang, hak kita lah. Selain dah orang, hak kita banyak tu. Selain dah orang, bukan hak kita. Hak kita lah, banyak lah. Rezeki siapa tak tahu lagi. Tak tahu rezeki siapa. Sebab rezeki ni yang dia ambil manfaat. Yang manfaat apa panggil rezeki. Yang dia ambil mana dia panggil rezeki. Walaupun rezeki tu atas jalan haram pun dia panggil rezeki. Rezeki yang haram. Dia curi orang, dia pun ambil manfaat rezeki dia, tapi rezeki daripada yang haram. Mana rezeki ni yang dia ambil manfaat. Memang makanan tu kita beli, milik kita. Milik kita. Kita nak makan ni, lama dah cari, oh pagi ni baru jumpa. Siapa di rumah ada tetamu. Akhir rezeki tetamu, bukan rezeki kita. Tapi lepas kita beli, milik kita. Itu kalau siapa ke rumah, tengah jalan jatuh rezeki ayam. Gitulah. Ada ni. Hak ni yang dikatakan, selagi rezeki masih lagi ada, dia tidak akan mati. Dia mati apabila rezeki dia habis. Orang ni faham, tu duit banyak dalam bank tu mati dah. Itu milik, bukan rezeki. Kan? Bila rezeki sudah tidak ada, sampai ajal. Bila sampai ajal, bila habis rezeki. Orang faham tu banyak duit. Kalau duit banyak tak mati orang kayanya. Tu duit dia banyak, rezeki tak tahu lagi. Sebab tu orang mati ni, orang nak mati ni, kalau masuk air pun keluar balik, kalau masuk makanan pun akan keluar balik. Tak ada dah. Tak ada dah. Kan masuk tu kan, dia akan keluar balik. Sebab apa? Tak ada rezeki dia. Tak ada rezeki dia. Sebab tu orang-orang yang sakit ni kita tak boleh memaksa. Apa perkara pun tak boleh memaksa. Makan minum pun tak boleh memaksa. Kita hanya perlahan-lahan dia pun tutup mulut dia. Kita jangan cekau. Ada ni? Ada cekau? Bukan cekau lah, peceng hidung dia tu. Ni, pegang hidung dia tu, dia nganga sebab tak boleh nak menapah. Kita pun suap. Jangan. Dah dia lama dah tak makan ni. Tapi kita nak suap bubur ke apa, dia kacik gigi. Ada kacik gigi. Dia tutup lah. Tak usah paksa. Tak usah paksa. Cuma kita nampak macam dia dahaga je, kita pun ambil air, ikutlah pakai kapah ke apa, kita titik. Sunat seumpama tu, bahkan kalau kita nampak sangat-sangat haus, wajib kita titik. Kita nampak macam seperti dahaga, sunat kita titik air ke dalam mulut. Tapi kalau kita nampak dia sangat-sangat dahaga, wajib kita titik. Ambil sudu kecil tu kan, ambil sudu sekecil, tuan sikit je. Mana apa ni, basah tekak. Tak sempat basah tekak je, padahal habis dalam mulut je dah. Tapi kita panggil basah tekak lah. Ambil air ni, ambil air bubur dalam sudu, kita pun jadi sebab apa tu jadi tutup mulut gitu, rezeki dia habis sampai masa tu. Ada rezeki ni yang dia ambil guna. Milik memang milik kita, tapi terkadang Allah melalui kita, tapi sebenarnya Allah telah menentukan rezeki sesiapa. Jadi kalau kita tolong orang, rezeki dia. Betul macam mana? Serah
amal bagi Allah Ta'ala. Yang kita tolong tu apa kemudian dia dengan kita, dia tu bukan urusan kita. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lawan kepada manun, menyerah amal bagi Allah Ta'ala. Jadi didatangkan 10 perkara yang mencederakan amal. Di asalnya dalam kitab Minhaj ni, kita Aqabah yang ke-6 ni, Aqabatul Qawadih. Qawadih ni perkara-perkara yang mencederakan amal, yang mencederakan pahala amal. Riya dan ujub mencederakan pahala amal. Maka ditanya Al-Qayyim Al-Ghazali rahimahullah, adakah riya dan ujub sahaja yang mencederakan amal? Tadi nyatakan bahawa ada 10 perkara yang wajib atas hamba kena memelihara diri. Tapi kenapa Imam Ghazali perkara yang mencederakan amal hanya disebut dengan riya dan ujub saja? Sebab riya dan ujub menjadi asal, umbi punca kepada hak qawadih yang mencederakan amal yang lain. Pada ni macam manung lah. Mari mana manung nak ungkit? Masa tolong hari tu ada tujuan lain, tujuan supaya dipuji. Orang tak puji, ungkit. Tujuan supaya ditunduk dengan kita, dia tak tunduk, kita ungkit. Ni ini mana apa ni? Dia tolong bukan kerana Allah. Jadi mari mana manung ni? Mari daripada riya. Sebab tu riya ujub Imam tadi datangkan 2 sahaja, kerana kedua ni menjadi punca kepada sifat kecelaan yang lain, sifat yang mencederakan amal yang lain. Jadi didatangkan 10 perkara yang mencederakan amal, kemudian didatangkan lawan dia. Macam dahulu riya, lawan dia ikhlas. Ujub, lawan dia zikrul minnah. Ujub, lawan dia zikrul minnah. Ujub, membilang besar contoh ilmu dan amal pada diri, serta lupa ianya adalah minnah, pemberian nikmat daripada Allah, serta tidak takut Allah tarik bila-bila masa ilmu dan amal yang dikurniakan oleh Allah. Tu banyak ujub. Hal ni jelas dah kita penawar bagi hati. Adapun seseorang yang membilang besar, yang membilang lebih ilmu dan amal pada diri, tetapi tidak melupai bahawa ilmu amal yang kelebihan tadi itu datang daripada Allah. Dan kita pernah berhati jelas itu bukan ujub, bukan membawa kita kepada syukur, membawa pada syukur. Lepas itulah ujub lawan dia apa? Zikrul minnah, ingat nikmat Allah. Ilmu amal tu nikmat pemberian daripada Allah, tu bukan hak kamu sendiri. Pada ni batu ujub lawan dia zikrul minnah. Hak ajaran karut sekarang nak menghilangkan ujub, kena hilangkan keakuan. Wajib hilangkan keakuan. Hilang keakuan, Allah yang fanakan, Allah yang hilangkan, bukan lakon-lakon. Lakon-lakon hilangkan keakuan. Aku tak ada, pilihanku tak ada, usahaku tak ada, terundur pada akidah Jabariyah. Dah ambil mana hilang keakuan? Hilang keakuan tu maqam fana, wahdatul af'al, bukan kita disuruh buat. Itu adalah datang daripada kurnia Allah Ta'ala. Tapi hak ajaran karut sekarang ni, kena hilangkan keakuan. Jangan rasa lebih diri. Jangan rasa lebih diri. Orang cakap seumpama tu, dialah yang paling rasa lebih diri ni. Dah dia makar-makar orang lain ni, perih belakang ni. Tu syariat tu, kita orang makam, kita sampai ke Tuhan. Dah sampai ke Tuhan tu terhijab. Hijab dengan ilmu orang ni, hijab dia sampai ke Tuhan. Itu hilang keakuan. Riak wujud takabur boleh sebati je. Hak ni hak cakap hilang keakuan ni orang lain terhijab. Pada terhijab
pada hijab terdinding. Terdinding dengan apa? Dengan ilmu tu lah. Dia nak buruk ilmu. Lepas tu hak yang terhijab ni ilmu fardhu ain pun tak ada. Orang belajar fardhu ain ni dikatakan terhijab dengan ilmu. Sedap dia bubuh. Ni terhijab belaka ni dengan ilmu, dengan amal. Hak tak terhijab asal pakai Tuhan dia. Itu hilang keakuan. Hak tu punuh hawa-hawa lagi. Ini memang saya biasa sebut. Memang kalau dalam FB boleh tengoklah. Hilang keakuan. Hak dalam ikut saya mengajar dulu pun ada yang seumpama tu. Sekarang ni alhamdulillah tak ada lah. Tengah-tengah mengajar, tengah-tengah mengajar bab pegangan, sekalian qada sekarang qada komen. Saya faham apa yang ustaz ajar. Kesemuanya qada Tuhan. Kena hilangkan keakuan, dia tambah. Saya mengajar bab qada. Wajib berpegang hamba ada pilihan perbuatan. Saya faham apa yang ustaz ajar. Kesemuanya qada, maka kita wajib hilangkan keakuan. Dia tambah. Hak dalam FB, hak tambah-tambah buah sendiri, hak mandam-mandam, tukang belok ramai. Mana belok? Ni panggil belok tau. Admin ada berapa orang? Admin mana yang belok? Tak payah beritahu lah mana-mana. Tapi hak jenis memandang je dalam FB, belok lah. Sebab apa? Dia mengelirukan. Dia ambil mana hilang keakuan tu? Dia ambil dari guru yang lain, hak mengajar tasawuf hakikah yang tidak sebenar. Oh, saya faham ustaz mengajar. Sekian qada dia tambah dia. Hak hilangkan keakuan. Itu boleh terundur pada akidah Jabariyah. Dia biasa dalam FB ni dia ada orang hak baru-baru turut, dia buat ulasan lah. Buat ulasan, lepas tu dia tambah pula. Nak mengajar, nak mengajar dalam FB. Tak lama lah. Tak lama. Sekali tu tengok dulu, yang kedua ulang pula. Ada pula kami kemudian dia kata, kenapa anak saya kena belok? Anak saya baru nak belajar menulis dalam FB. Dia belajar, dia nak tulis dalam tu, dia macam nota dia. Kalau dia tulis pula karut-marut. Ajar lain, dia faham kok lain. Ajar lain, dia faham lain. Siapa tulis? Kena belok lah. Lepas tu mak dia kata, anak saya tak boleh nak komen dah, dia kata. Kenapa anak saya dibelok? Anak saya baru je belajar nak mencatat. Catat-catatlah di buku catatan, bukan catat FB. Kalau catat tu betul tak apa. Catat tu salah. Tunggu masa lah. Kata faham-faham, akhir timbul hilangkan keakuan. Tu jangan tu. Ada ni. Hilang keakuan macam mana? Kita yang memilih, kita yang beramal, kita yang memilih, kita beramal. Selagi ada keakuan, tak selamat daripada riya, ujub, takabur. Betul? Kenapa timbul riya, ujub, takabur? Kerana memandang aku yang memilih, aku yang melakukan. Kerana memandang aku memilih melakukan, ni timbul riya, ujub, takabur. Lepas tu kena hilangkan aku memandang. Tak boleh tu. Lepas tu macam mana? Pelihara hati daripada riya, ujub, takabur yang digoda oleh syaitan. Kena hilangkan keakuan. Yang pertama, nak hilangkan macam mana? Tu kata terlampir. Nak hilangkan macam mana? Yang kedua, kalau lakon pula seumpama tu, terundur pada akidah Jabariyah. Betul, kerana memandang aku yang memilih dan melakukan riya, ujub, takabur, godaan. Bila hilang riya, ujub, takabur sepenuhnya, sampai maqam hilang keakuan, maqam fana, maka wahdatul af'al, maqam awliya, maka licin bersih. Riya, ujub, takabur licin bersih. Akhyar dan akdar pun licin bersih. Yang ada di basirah mereka hanyalah Allah Ta'ala. Barulah memang selamat 100% daripada riya, ujub, takabur. Tak payah mujahadah dah. Riya, ujub, takabur, tak payah. Kita wajib kena mujahadah.
Pelihara hati dia riak, ujub, takabur. Itu jalan syariat kita. Bukan nak pergi hilangkan keakuan. Itu jalan salah gitu. Boleh turun daripada akidah Jabariyah. Bukan masalah hilang keakuan yang pertama, jelas nyata. Salah pengajian tasawuf hakikah. Yang kedua, beratnya boleh terundur kepada akidah Jabariyah. Bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Kami belaka. Ada ni. Jadi lawan berdung ujuk bukan hilang rasa lebih. Ilmu memang kita bilang lebih. Amal memang kita bilang besar. Sebab tu kita belajar, sebab tu kita beramal. Sebab kita bilang lebih, bilang besar, bilang tinggi ilmu dan amal. Serta kena sentiasa ingat ilmu amal tu minnah kurniaan daripada Allah. Zikr minnah dinyata dah dahulu, ada ketika wajib, ada ketika sunat. Bila zikr minnah tu sunat wajib, ketika digoda dengan ujub. Maka ingat apa kelebihan daripada diri, ilmu, amal, apa-apa sekalipun daripada Allah, jangan lupa. Kalau tidak digoda dengan ujub, zikr minnah hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Ini bicara dalam kitab minhaj. Ini kitab syariah, ambil molek. Jadi lawan riak, ikhlas. Lawan ujub, zikrul minnah. Sekarang ni lawan kepada 10 perkara ni pula. Terdahulunya lawan nifak, ikhlas bagi amal. Dan lawan riak, ikhlas menuntut pahala pada Allah jua. Dan lawan takhlid, bercampur itu tunggal ibadah bagi Allah, semata-mata beribadah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kerana lain. Jadi sini lawan nifak, ikhlas bagi amal. Makna kalau orang ni tidak ikhlas bagi amal, maka nifaklah dianya. Mana ikhlas bagi amal? Kemudian lawan riak pula, ikhlas menuntut pahala. Ikhlas bagi amal satu, ikhlas menuntut pahala satu. Jadi dalam kitab minhaj didatangkan 2 ikhlas, 2 martabat ikhlas. Dalam kitab Panawar Bagati didatangkan 3 martabat ikhlas. Dalam kitab minhaj didatangkan 2. Ikhlas menuntut amal. Ikhlas amal dipanggil. Apa ikhlas amal? Beribadah semata-mata kerana taqarrub ilallah. Kerana kita hamba Allah Tuhan, Allah perintah kita buat. Itu ikhlas amal. Ikhlas menuntut pahala. Ikhlas menuntut pahala ni, wa amal kerana nak pahala. Nak pahala nak apa? Nak syurga. Syurga nak buat apa? Nak dapat nikmat-nikmat dalam syurga. Wa amal kenapa? Kerana takut neraka. Takut neraka kenapa? Seksaan-seksaan dalam neraka. Itu ikhlas menuntut pahala. Maka ni bukan ikhlas amal. Ini buat amal kerana ada tujuan yang lain. Wa amal kerana ada tujuan yang lain. Hal ni dipanggil wa amal, ada tujuan hawa nafsu. Mana hawa nafsunya? Nak syurga. Mana hawa nafsunya? Takut neraka. Ni hak bahas panjang dekat ihkam syaram tak kubla mani ni. Diumpamakan dengan penyembah berhala. Tak ada beza dengan penyembah berhala. Ini bicara bab maqam, bukan bicara bab syariah. Sini sama ni. Jadi nifak lawan dia ikhlas bagi amal. Orang yang tak ikhlas bagi amal, dia ikhlas menutup pahala, dia panggil nifak lagi. Pandai ni, tak jujur. Pandai tak jujur. Nifak pada nifak munafik tu lah. Nifak munafik tu orang. Nifak pemana nifak berpura-pura, tak jujur.
Hak munafik i'tiqadi Abdul Ubay itu, dia berpura-pura menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Tanda ni, itu munafik i'tiqadi tu, bab kafir tu, dak cerita tu. Ini dia panggil nifak amali. Hak nifak syariatnya, cakap bohong, janji mukir, diberi amanah dikhianati. Ini nifak amali, perangai orang yang berpura-pura bercakap manis tapi penuh dengan pembohongan. Pembohongan ditindih dengan pembohongan, ditindih dengan pembohongan, akan jadi sebenar. Janjilah janji gajah rimau pun tidak ditunaikan, dia pusing pula. Okey je. Diberi amanah dikhianati. Khianat macam mana pun dia boleh jadikan macam dia tu amanah. Apa panggil apa ni? Orang yang berpura-pura. Ini dia panggil nifak amali.